آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati, Puan Nusniati binti Maksud bersama kepimpinan Gemah Nur Iman, para asatizah, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dapat bersama-sama lagi pada malam ini, walaupun secara maya. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan pada kita untuk meneruskan kehidupan pada akhir bulan Syawal ini, esok hari last rasanya Syawal. Mudah-mudahan kita telah pun menyempurnakan puasa sunat kita insya-Allah 6 hari dalam bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganjari kita amalan puasa kita, puasa Syawal kita insya-Allah dengan sebaik-baik ganjaran insya-Allah. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, kita masih baru masuk tajuk sifat-sifat yang mustahil, sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi kitab Syarah Matan Ummul Barahin. Dan dalam kuliah yang lepas kita telah berhenti pada sifat mustahil yang kedua, iaitu mustahil bagi sifat qidam, iaitu hudus, baharu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kita balik muka surat 11 matan yang kita telah sentuh sedikit pada kuliah yang lepas. Wal hudusu, yang ini yang bermaksud hudus ataupun baharu ada. Kalau kita tengok balik tajuk matan ini, wal hudus, yang diterjemah hudus ini baharu ada. Apabila disebut baharu ada, maksudnya apa? Dulu tak ada. Dulu tak ada, sekarang baru ada. Ataupun dulu tak ada, kemudian baru ada. Ini berbanding dengan ini sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat qidam. Qidam, apa maksud qidam? Sedia. Itu terjemah dia, qidam. Apa maksud sebenarnya? Tidak ada permulaan, tidak ada permulaan. Itu sifat qidam, yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Lawannya hudus, hudus baharu ada. Sebab sifat qidam ini yang kita faham, yang kita bahas dulu, tidak ada permulaan. Jadi lawannya hudus ataupun la qidam, berlawanan dengan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita nak menafikan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu ada permulaan, sebab itu disebut di sini wal hudus
baharu ada. Maknanya semua makhluk ni baharu ada. Walaupun dah berjuta tahun dah. Ya? Sejak mula makhluk ni dicipta, dia baharu ada. Sebab sebelumnya tak ada. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala tidak dimulakan dengan tiada. Ya. Yang ada permulaan dengan tiada ni kita lah, makhluk. Segala makhluk yang kita nampak. Sebab itu dah disebut di situ baharu ada. Maknanya baharu diciptakan. Ya. Baharu diciptakan ni bukan sekarang maksudnya. Ketika dia diciptakan itulah, ya. Walhal, ya, berbanding dengan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimulakan dengan tiada tadi. Ya. Itu sebab itu kita tafsirkan ataupun kita terjemah sifat qidam ni sedia. Memang dah sedia dah. Ya. Tersedia, tak ada permulaan. Qidam tak ada permulaan. Yang ada mula ni makhluk. Memanglah kalau kita nak fikir kenapa pula macam tu? Kenapa pula, macam mana pula tak ada permulaan? Sekejap ya. Okey, kita sambung balik ya. Jadi kita nak memikirkan hakikat qidam ini pun ya, pening kepala kita. Bagaimana pula Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak ada permulaan. Ya. Jadi untuk mudah kita faham, sebab itu kita kena memikir berkaitan dengan kejadian kita, kejadian makhluk. Kalau kita fikir bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala itu wujud dengan tidak ada permulaan, memang tak sampai akal kita. Tak sampai akal kita. Yang kita mudah nak faham, sebab Allah Subhanahu wa taala itulah zat yang layak disebut Allah, yang disebut sebagai Tuhan yang kita sembah. Memang dia istimewa lah. Tak perlu ada permulaan. Seolah-olah begitulah bercakap mudahnya. Yang perlu ada ataupun yang ada permulaan ini adalah makhluk. Sebab itu kita kena fikir di sebalik itu. Ya? Yang ada permulaan ini adalah makhluk. Ya, sebab dicipta. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah yang mencipta. Ya? Sebab itu layaklah dia digelar Tuhan. Layaklah dia Tuhan yang disembah. Ya, dengan hakikat kekuasaannya yang kita tak akan sampai akal fikiran kita nak memikirkannya. Jadi hadirin dan sekalian, lawan bagi sifat qidam ini kita lah. Makhluk yang baharu ada, yang diciptakan, yang ada permulaan. Itu maksudnya. Ya, lawan bagi sifat qidam. Kita tengok balik syarahnya ya. Hudus ialah lawan bagi sifat wajib bagi Allah. Yang kedua iaitu qidam. Maksud hudus adalah wa huwal khuruju minal adam ilal wujud ba'da adam au kaunul wujud masbuqan bi adam. Ini muka surat 11 tu ya. Kita ulang balik ya untuk memantapkan kefahaman kita. Ini kata Syekh Suhaimi ya dalam kitab dia ya. Al-Muqtadi bisyarhil hudud ya. Maksud hudus ataupun baharu ada tadi ya, iaitu bererti sesuatu yang keluar daripada tiada. Maknanya asalnya tak ada.
ya, kita lah ni ataupun makhluk yang lain, ya. Keluar daripada tiada, iaitu Adam kepada ada. Makna dulu tak ada, sekarang ada. Yang diawali oleh tiada, maknanya mula-mula memang tak ada, ya. Atau keadaan adanya itu didahului dengan tiada, ya, ataupun maknanya sekarang ada, dulu tak ada, ya. Jadi kalau kita baca ayat ni macam berbelit-belit bunyi dia, ya. Yang mudah ataupun yang nak kita faham, maknanya kita makhluk ni ada permulaan, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mustahil. Ini yang kita nak cakap, lawan bagi sifat qidam ini. Mustahil Allah Subhanahu wa taala tadi baharu ada ataupun bermula dengan tiada, ya. Yang bermula dengan tiada ni semuanya makhluk, termasuklah arash, termasuklah malaikat, asalnya semua tak ada, ya. Sebab dulu saya dah kongsikan, ya, di mana entah zaman yang bila kewujudan zat Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang wujud, ya. Tidak ada satu mana pun makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya, dengan iradahnya menciptakan makhluk yang pertama, ya, iaitu nur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian barulah diciptakan makhluk-makhluk yang lain, ya, arash, qalam, ya, malaikat, ya, langit, bumi dan sebagainya, ya. Jadi hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, ya, ini saya ingat pada sebenarnya mudah dia nak faham, ya. Mudah dia nak faham ni, ya. Bila kita faham Allah Subhanahu wa taala tidak dimulakan, ya, tidak ada permulaan, maka lawan dia, ya, mustahil, ya, mustahil Allah Subhanahu wa taala itu ada permulaan. Ini yang kita katakan baharu, ya. Sifat hudus tadi baharu ada, ya. Sifat qidam dikategorikan sebagai sifat salbiyah ataupun sifat adamiyah, ya, ataupun tidak wujud. Ia bererti sifat ini hanya sabit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ianya tidak mencapai status wujud yang dapat disaksikan oleh mata kepala seseorang di akhirat kelak. Sebagai contoh, sifat baharu yang ada pada sebuah kereta yang baru dibeli adalah sabit bagi kereta tersebut, namun baharu itu sekadar difahami, tidak dapat dibuktikan dengan pandangan mata berbanding warna yang terdapat pada kereta tersebut. Dia nak bagi mudah kita faham, bagi contoh kereta, ya. Sifat baharu. Kita faham kereta ni baharu macam mana, ya? Dengan warna ataupun rupa kereta yang kita tengok lah, ya. Cuma disebut di sini hakikat sebenarnya, ya, walaupun kereta itu baru, tapi hakikat sebenarnya baharu ke ataupun second hand ke ataupun kereta recon pun sebenarnya kita pun tak tahu. Sebab kita hanya dapat pandangan mata yang zahir saja. Berdasarkan warna contohnya, masih berkilat lagi. Kelihatan baru, ya. Kelihatan baru, ya. Jadi sebenarnya kita pun tak tahu, ya. Ini sebab itu dinamakan sifat salbiyah tadi ni, sifat yang tidak wujud. Sebab hakikat sebenarnya baharu ke lama tu kita tak nampak sebenarnya. Itu yang dimaksudkan bagi kereta tadi ni, ya. Hakikat sebenarnya baharu tu memang kita tak nampak. Sebab kita pun hanya bergantung kepada pandangan zahir kita sahaja. Hakikat sebenarnya kita tak tahu, ya. Itu yang dimaksudkan. Oleh yang demikian, lawan bagi
sifat tidak wujud ini mestilah bersifat tidak wujud juga. Maka lawan bagi sifat yang tidak wujud ini diistilahkan sebagai naqid, an-naqid. Ini istilah. Semua saya bila saya tengok balik dalam kitab ni istilah-istilah naqid ataupun diddun, lawan, dalam membicarakan istilah-istilah ini dalam syarah matan Ummul Barahin ni, dia banyak bermain dengan bahasa sebenarnya, bahasa yang ini berkaitan dengan ilmu mantik dan sebagainya yang memang agak sukar kita faham, sebab ini sebagai contoh ni saya bagi ni, yang dibagi dalam kitab ni. Oleh yang demikian disebut tadi kan, lawan bagi sifat yang tidak wujud ini mestilah bersifat tidak wujud juga. Kita baca tak faham. Balik kepada contoh yang diberi tadi ni. Hakikat kereta yang baharu tadi ni. Baharu tu kita nampak ke tak nampak? Tak nampak. Yang kita nampak hanya warna saja. Hakikat sebenarnya baharu tu sebenarnya kita tak nampak. Kita tak boleh nak tunjuk di mana yang baharu tu. Cuma zahirnya cat tadi tu. Sama juga sifat qidam. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat qidam, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada permulaan. Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat sedia, maksudnya tidak ada permulaan. Kita boleh nampak ke tak nampak? Tak nampak. Cuma kita dapat faham berdasarkan pemahaman yang diberikan oleh para ulama terdahulu yang mensyarahkan sebenarnya apa maksud qidam, tidak ada permulaan. Dibezakan pula, mustahil nak dibezakan, nak kita dapat faham dibanding pula dengan makhluk yang ada permulaan. Semua makhluk ada permulaan, daripada tak ada kepada ada. Jadi nak kata makhluk tadi, sifat makhluk hudus yang baharu tadi ni, baharu ada ni pun kita tak dapat nak tunjuk macam mana. Semua sama faham berdasarkan kesimpulan pemikiran kita yang disebut al-amru al-i'tibari. Kita boleh capai ataupun kita boleh simpulkan dengan akal fikiran dan kita boleh terima dengan akal fikiran yang waras. Contoh tadi, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat qidam. Allah Subhanahu Wa Taala itu sifatnya, wujudnya tidak ada permulaan. Masuk akal ke tak masuk akal? Masuk akal. Akal kita boleh terima. Sebab apa akal boleh terima? Layaklah dia sebagai Tuhan, memang sifatnya tak perlu ada permulaan. Mustahil ada permulaan. Kalau ada permulaan ni makhluk. Baru akal kita terima. Nampak kita tak boleh nak tunjuk, kita tak boleh nak zahirkan mana qidam tu. Macam mana qidam, macam mana tidak adanya permulaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada permulaan, bersifat qidam. Kita juga tak boleh nak tunjuk di mana permulaan. Yang ada permulaan makhluk tadi, sifat baharu hudus tadi ni, baharu ada tu pun kita tak boleh tunjuk. Cuma kita boleh faham dulu tak ada, sekarang ada. Itu kita fahaman akal sahaja, amrun i'tibari. Ini yang disebut tadi ni. Sifat wujud qidam tadi ni bersifat tidak wujud, tak nampak, kita nak tunjuk. Jadi lawannya pun sama juga. Maknanya kita tak boleh tunjuk, tidak wujud juga. Itu yang dimaksudkan ayat ni. Maknanya oleh demikian lawan bagi sifat yang tidak wujud ini mestilah bersifat tidak wujud juga. Bukan sifat Allah Ta'ala tu tak wujud. Maknanya kita nak tunjuk sifat tu tak boleh. Ini maksudnya. Sifat itu wajib. Sifat qidam ini wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wajib ada sifat qidam. Wujud, qidam, baqa.
Yang maksudnya tak wujud tadinya maksud yang sifat berbentuk. Kita tak boleh nak nampak. Kita tak boleh nak tunjuk dengan mata kasar kita. Hatta di akhirat kelak pun sama juga. Sifat ni kita tak boleh nak tunjuk, nak nampak. Ya? Ini dimasukkan dalam syarah kitab ni. Saya harap boleh faham, boleh nampak sikit-sikit. Ya? Ini perbahasan syarah ni berkaitan dengan ilmu mantik, nak menunjukkan ada dan tiada tadi ni. Ya? Saya harap boleh faham ya. Justru ya. Maka lawan bagi sifat yang tidak wujud ini diistilahkan sebagai naqid ya. Yang berlawanan tadi ya. Justru an-naqid bagi sifat qidam adalah tidak qidam. Qidam maksudnya tadi apa? Tidak ada permulaan ya. Tidak qidam adalah tidak qidam lawan dia. Apa maksud tidak qidam? Maksudnya bukan tidak ada ya, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaan. Ya. Lawannya la qidam. Kita nak menafikan ya, menafikan Allah Subhanahu wa taala itu ya. Mustahil kita nak kata mustahil Allah Subhanahu wa taala itu ada permulaan ya. Perkataan yang sinonim dengan tidak mustahil Allah. Apa maksud bahawa tadi? Maknanya ada maknanya apa? Maknanya ia diciptakan, dijadikan. Mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita boleh faham ke situ. Ya, jadi mudah kita faham begitu. Jadi apabila tidak Allah Subhanahu Wa Taala bersifat qidam tadi ni, tidak dimulakan daripada tiada, ya, ataupun tidak ada permulaan, bukan dia keluar daripada adam tadi, wa huwal khuruju minal adam. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala ni keluar daripada tak ada kepada ada. Minal khuruj minal adam ilal wujud. Tak, ya. Jadi baru kita dapat faham tadi ni. Maksud apa? Bila Allah Subhanahu Wa Taala tidak bermula dengan tiada, maksudnya apa? Dia terjadi, dia sedia ada. Sedia ada maknanya tak ada orang yang menciptakan dia. Malah Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menciptakan, ya, yang menciptakan makhluk yang ada ni. Nampak kat situ ya. Saya ingat boleh saya harap boleh dapatlah ya. Jadi bila kita faham sifat mustahil ya, sifat mustahil bagi sifat qidam, yakni baharu ada tadi ni, nak menggambarkan bahawa mustahil Allah Subhanahu Wa Taala itu diciptakan. Sebab baharu ada ni hadas ataupun hudus tadi ni ya. Hudus ni baharu ada ya. Qidam sedia lawannya baharu ada, mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tiap-tiap yang baharu ada, yang asalnya tiada, kemudian baharu diadakan atau yang diciptakan adalah makhluk. Dia diadakan. Ya? Setiap makhluk diciptakan. Sebab itu bila kita baca sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama yang kita belajar, sifat wujud. Sebab itu kita sebut zat Allah Subhanahu Wa Taala itu wajibul wujud, wajib ada. Kita makhluk ni apa dia? Jaizul wujud. Jaizul wujud maknanya harus ada. Tak wajib ada kita ni. Ya. Wajib ke Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita? Tak wajib. Ya. Sedangkan zat Allah Subhanahu Wa Taala mesti ada. Wajibul wujud, mesti ada.
kita harus saja. Ya, segala makhluk ni harus saja. Ya, makna boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Ya. Boleh dengan izin Allah SWT diciptakan ataupun dibinasakan ataupun dimatikan ataupun tidak dicipta langsung, ya. Itu harus, ya. Harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sambung. Maka hudus ini adalah seperti dengan tidak kidam dan ia diistilahkan sebagai persamaan bagi an-naqid al-musawi lin-naqid. Maknanya la qidam tadi ni, qidam tadi lawannya la qidam. Ya, nafi kepada sifat qidam. Tersebut disambung, dimasukkan kalimah la nafi, ya. Sifat mustahil tadi, sifat mustahil bagi qidam maksudnya la qidam. La qidam masuk huruf la, huruf nafi. Ya, mustahil. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, la qidam. Yang sama maksud dengan la qidam ini adalah hudus dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Melayunya baharu ada, ya. La qidam tadi maksudnya baharu ada, ya. Bila ada perkataan persamaan tadi ni balik kepada istilah yang kita dah bahas dulu ni, al-musawi lin-naqid. Ini istilah ni saya kira agak sukar sedikit lah mungkin. Ini mungkin untuk pengetahuan umum saja, ya. Kita tak faham pun tak apa. Yang mustahak kita faham, ya, yang mana yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, mana yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang mustahak kita nak pegang. Ya. Sebab istilah-istilah ni kita tak hafal pun tak ada masalah. Ini pengetahuan am saja. Orang yang nak mengajar, nak jadi tok guru, dia kena faham lah. Ya, dia kena faham lah istilah-istilah ni. Ya. Kita sebagai orang awam ini, ya, yang kita nak pakainya, itulah, ya, yang mana yang wajib, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana yang mustahil, ya, yang mana yang harus. Ya, umpama kita bagi contoh balik, ya. Wajib, ya, Allah Subhanahu wa taala sifat yang pertama, wajib Allah Subhanahu wa taala itu zat yang wajib wujud, ya. Kenapa wajib wujud? Wajib ada Allah Subhanahu wa taala ni. Akal kita boleh terima tak? Dia balik kepada hukum yang tiga. Hukum wajib, hukum mustahil, hukum harus. Ini wajib, hukum apa dia? Hukum akal, ya. Hukum akal. Kalau hukum syarak lain, ya. Hukum syarak, hukum yang 5. Halal, haram, harus, makruh, sunat, itu hukum syarak, ya. Itu hukum syarak. Hukum akal yang 3 tu, yang kita mula-mula belajar dulu. Ya, yang wajib diterima pada akal, yang mustahil diterima pada akal, yang harus diterima pada akal. Balik pada sifat wujud Allah Subhanahu wa taala. Terima tak? Akal terima tak wujudnya zat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Akal boleh terima. Sebab apa akal boleh terima? Ya. Sebab mesti ada suatu kuasa yang menjadikan alam ini yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Ya. Semua manusia ni secara semula jadinya, secara fitrahnya menerima sifat-sifat ketuhanan. Sebab itu disebut dalam ayat Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Apabila ditanya kepada manusia di zaman jahiliah, orang Arab jahiliah, ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Ya, maknanya manusia secara semula jadinya mengakui, mengiktiraf bumi, langit ni tak terjadi dengan sendiri. Sebab itu akal
boleh terima. Wajib akal terima bahawa adanya Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mustahil. Sebab itu lawannya mustahil. Mustahil Tuhan. Ya. Mustahil Tuhan tak ada. Tak ada Tuhan, siapa yang buat alam ni? Nampak akal akan simpulkan begitu. Ya. Memang boleh disimpulkan begitu dan akal kita boleh wajib terima dan mustahil terima. Yang mana wajib terima? Wajib akal kita menerima adanya Allah, wujudnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa, yang maha berkuasa, yang menciptakan alam ini. Di sebalik itu pula mustahil akal kita boleh terima bahawa alam ni terjadi dengan sendiri. Mustahil, akal tak boleh terima. Sebab akal kita ni dah ditiunkan. Akal kita ni berfikir tak ada dalam dunia ni yang boleh jadi dengan sendiri. Hatta kopiah yang saya pakai ni mesti ada orang buat. Kan? Baju yang saya pakai, komputer yang saya guna, semua ada orang tukang buatnya. Jadi mustahil alam ini boleh terjadi dengan sendiri. Nampak dekat situ. Wajib, mustahil, harus. Harus ni yang mana akal boleh terima ada, akal juga boleh terima tiada dia. Jadi nak menciptakan alam ini, akal kita boleh terima sesuatu makhluk itu boleh wujud ataupun tidak wujud. Adakah wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kita? Tak wajib. Adakah wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang yang soleh ke dalam syurga? Wajib tak? Tak wajib. Ini i'tiqad kita Ahlussunnah wal Jamaah. Harus saja. Wajib ke Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan orang yang derhaka, yang buat maksiat ke dalam neraka? Tak wajib. Hanya harus sahaja. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala dah janji dah dalam Al-Quran, orang yang buat baik, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijanjikan syurga. Orang yang maksiat, orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimasukkan ke dalam yang maksiat tadi, akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu hukum syarak. Hukum syaraknya yang disebut kalamullah dalam Al-Quran. Tetapi hukum akalnya harus tadi ni, akal pun boleh terima. Tak ada masalah. Sebab itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh nampak insya-Allah. Jadi hadirin hadiratnya yang dikasihi sekalian, balik kepada sifat mustahil tadi ni. Jadi kita nak faham balik sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, kita faham, kena faham balik 3 hukum yang saya sebut tadi ni, yang wajib wajib pada akal, hukum mustahil pada akal, dan hukum harus pada akal. Contoh lain yang saya boleh berilah balik untuk kita faham balik hukum akal yang 3 tadi ni. Berkaitan dengan yang biasa dimasukkan dalam kitab-kitab tauhid, iaitu berkaitan dengan gerak dan diam. Gerak dan diam. Saya ambil tasbih saya ni. Wajib pada akal menerima sesuatu, iaitu jirim. Ini jirim lah. Tasbih ni jirim, dia berbentuk kan. Jirim boleh dipegang. Jirim. Jadi wajib akal terima sesuatu jirim, contohnya tasbih ni lah. Sama ada dia bergerak ataupun diam. Kalau saya gerakkan, dia bergerak lah. Wajib akal terima. Ataupun dia diam, saya letak dia atas tangan saya ni.
Ya, letak atas tangan saya, dia diamlah sebab tidak digerakkan. Ya. Itu akal boleh terima. Maknanya akal wajib terima sesuatu tu sama ada dia bergerak ataupun dia diam. Ya. Kalau saya letak kopiah saya atas kepala ni, dia diam, duduklah di situ. Duduk diam di situ sebab tidak digerakkan. Tetapi bila saya angkat, maka dia bergeraklah. Ini wajib akal kita terima. Sama ada sesuatu jirim itu bergerak ataupun diam. Apa yang mustahilnya? Yang mustahil akal boleh terima, diam dan gerak tu berlaku dalam satu masa. Kan mustahil. Kita nak kata tasbih ni bergerak dan diam dalam satu masa. Mustahil. Ya? Mustahil. Sama ada dia bergerak ataupun dia diam. Ya? Itu akal wajib terima. Ya? Ataupun yang harus, yang kemudian hukum harus, suatu jirim itu pilih salah satu lah, ya, harus digerakkan ataupun didiamkan, ya. Harus hukum dia. Jadi apabila kita nak gerakkan dia, haruslah dia bergerak. Bila kita diamkan, haruslah dia diam, ya. Itu 3 hukum tadi. Jadi bila kita mengaji bab mustahil bagi sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dipandu dengan 3 hukum akal tadi, mudah kita faham, ya, insya-Allah. Jadi hadirin sekalian, baik balik kepada sambungan, ya, kitab kita muka surat 12, ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Menurut Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi, ya, muka surat 12 yang di bawah, ya. Wal hudutsu naqidul qidami 'indal usuliyin wa amma 'indal munatiqah fa musawin bi naqidil qidam idil qidamun intifa'ul awwaliyah wa naqiduhu la tantafil awwaliyah. Yang bermaksud al-hudus, yang ini baru ada tadi. Ini ialah lawan ataupun naqid bagi sifat qidam. Ya, lawan bagi sifat qidam menurut ahli usul, menurut ulama tauhid. Ya. Manakala menurut ahli mantik, ni yang payah sikit kita nak faham lah. Menurut ahli mantik ni, ahli bahasa lah. Ya. Hudus itu merupakan persamaan bagi an-naqid. Ya. Baharu ada tadi ni, ya, persamaan bagi an-naqid ataupun istilah yang kita baca dulu, al-musawi lin-naqid, ya, yang bagi sifat qidam, ya. Hal ini kerana maksud qidam itu adalah ternafinya permulaan wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan naqid ataupun lawan bagi qidam menurut ahli mantik bererti tidak ternafi permulaan wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memang kalau kita baca agak sukar kita nak faham. Ceritanya mudah je sebenarnya. Qidam itu lawannya hudus, itu je, ya. Qidam itu lawannya baharu. Qidam sedia, ya. Tidak ada permulaan, lawannya baharu. Kita lah makhluk ni lawannya, ya, melawannya baharu, ya. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat baharu, ya. Sifat itu yang kita nak faham sebenarnya, ya. Yang dimaksudkan di sini. Tinggal lagi istilah musawi lin naqid ataupun bersifat adamiyah tadi, ya. Istilah-istilah ni ini sebagai pengetahuan am saja, ya. Yang mana boleh faham, alhamdulillah lah, ya. Yang mustahak kita nak faham lawan, ya, sifat qidam ataupun mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala tadi bersifat baharu, ya. Baharu ada, ya. Berdasarkan nas di atas dapat kita simpulkan bahawa ulama berbeza pendapat dalam menentukan lawan bagi sifat qidam, ya.
hal yang berkaitan dengan pemikiran ahli usul. Ini dari segi istilah ya, bukannya maknanya ulama berbeza pendapat pula dengan bila Allah Subhanahu Wa Taala bersifat qidam, lawannya mestilah baharu. Ya, itu tak ada khilaf lah. Tak ada pun perbezaan ulama. Cuma perbezaan disebut di sini adalah perbezaan di segi istilah tadi ni. Disebabkan pemakaian oleh ulama tauhid, ya, approach ataupun pandangan ulama tauhid ni berdasarkan istilah tauhid. Manakala istilah orang mantik, orang yang bahasa, ahli bahasa ni, dengan mantiknya, dengan bayannya, dengan ilmu badi'nya, saya pun tak lancar tu hadirin sekalian ya, bab tu ya. Satu ilmu yang sangat halus dalam ketinggian sastrawan Arab ini. Ya, ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu badi' ya. Ini cabang ilmu yang halus ya. Dia sebenarnya ilmu mantik, ilmu bayan ni, ini bila orang ni ada dapat ataupun menguasai ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu bayan ini, orang ini akan dapat menguasai tafsir ya. Baru dia dapat apa sebenarnya kehendak kalamullah, kehendak ayat Quran itu, ataupun apa sebenarnya kehendak kitab-kitab yang dikarang oleh ulama terdahulu. Ini orang yang mahir dalam ilmu balaghah ini ya, ilmu bahasa ini ya. Ini memang orang hebat lah, orang yang menguasai cabang-cabang ilmu bahasa Arab ini. Ini orang yang sangat istimewa ya. Sebab itu hadirin sekalian, ini para ulama terdahulu amat menguasai ya, bidang ilmu. Sebab itu hadirin sekalian, kita nak baca kitab-kitab ulama terdahulu ni, kadang-kadang kita tak faham. Memang bukan kadang-kadang, selalunya susah kita nak faham ya? Susah kita nak faham sebab dia punya bahasa dia ya, bahasa dia tu terlalu halus dan tinggi ya, nak mencapai maksudnya, kiasannya ya. Ni macam zaman orang dulu, orang tua-tua dululah, kalau kita umpamakan hari dalam bahasa Melayu, orang tua dulu kan suka cakap berkias ya. Orang hari ni cakap direct saja ya. Jadi itu kayanya bahasa Arab. Ini ada soalan ya. Saya Assalamualaikum Ustaz, maaf bertanya, mohon penjelasan biasanya selepas salam dari solat saya ini bab solat ya, sekejap ya. Rafiah Ahmad ni bertanya, saya baca istighfar sejak dulu lagi tapi baru ni saya nak kata selepas salam dah kita ucap syukur dahulu, ucap alhamdulillah. Kerana kita dapat menunaikan solat dapat okey. Tak apa ya, kita pindah sikit ya dengan soalan ni. Boleh Ustaz. Boleh. Kita skip sekejap ilmu tauhid ni, kita masuk kepada soalan Rafiah Ahmad ya. Jadi selepas kita bagi salam ya, kita biasa belajarnya, kita istighfar. Lepas dia solat terus istighfar 3 kali ya. Kan? Itu yang biasalah. Kemudian kata dengan ceramah baru ni hendaklah kita ucap alhamdulillah. Dia beginilah ya. Memang waktu saya di sekolah dulu pun mula-mula begitu juga ya. Waktu kita mula-mula nak belajar wirid lepas solat ni, kita diajar masa sekolah asrama tingkatan 1 dulu, nak menghafal wirid lepas solat ni ya, sebab lepas tu kena tasmik. Apa maksud kena tasmik ni? Diujilah bacaan kita tu betul tak betul. Daripada istighfar tu sampailah sampailah kita baca doa ya, nak menghafal
Tetapi apabila saya memerhati almarhum ayahanda saya dan juga tuan guru saya yang terdahulu lah, lepas salam tu rupanya bukan baca istighfar, rupanya mengucap alhamdulillah. Apa ayat dia? Alhamdulillahilladzi yattakhidhu waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhilli wa kabbirhu takbira. Kan? Ya. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidhu waladan. Itu apa ayatnya tu? Ini ayat dalam Quran tu dia ambil. Saya tak ingat dah surah dia. Ya. Apa maksudnya? Alhamdulillahilladzi lam yattakhidhu. Al-Isra ke? Ya. Apa yang Surah Al-Isra ke? surah Al-Isra, ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Puan Nuzita. Maknanya di situ kita mengucap syukur. Betul lah ni. Ya. Kita mengucap syukur. Kenapa kita mengucap syukur lepas beri salam? Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki waliyyun minadh-dhilli wa kabbirhu takbira. Kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di situ ada penegasan tauhid kita. Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah lepas solat itu Allah taala yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu syarikun, tidak ada sekutu baginya. Walam yakul lahu syarikun fil mulki, dalam kerajaannya tak ada siapa yang boleh layak menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam mentadbir kerajaannya. Itu maksudnya lebih kurang dalam ayat yang kita baca lepas daripada bagi salam. Jadi memang layaklah habis saja bagi salam, maknanya di situ kita mengucap syukur. Yang pertama sebab betul lah tu dapat kita beribadah. Kemudian dalam ayat yang kita baca, sebab tu kalau boleh kita kena faham juga ayat yang kita baca tu. Ada penegasan kalimah tauhid dekat situ sebenarnya. Seolah-olahnya kita deklarasi kita untuk terus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada kita istighfar. Itu sebenarnya. Jadi betul lah Jadi siapa yang belum beramal bolehlah boleh beramal Siapa yang belum beramal, yang selama ini kita lepas solat terus istighfar, sebenarnya dalam itu kita lebih baik kita mulakan dengan ayat tadi tu. Ini amalan-amalan yang telah sekian lama diamalkan oleh tuan guru kita sampailah ke hari ini. Alhamdulillah, sehingga para imam hari ini pun rasanya ma'ruf ataupun tahu tentang perkara ni. Wallahu a'lam. Boleh kita balik pada ni pengajian kita tadi Jadi hadirin sekalian tadi balik kepada istilah tadi ni pendekatan ulama tauhid dengan ahli balaghah, ahli bahasa yang menggunakan mantik, bayan dan sebagainya. Ini istilah saja Kita pindah muka surat 14. Ataupun saya ingat saya berhenti di situ dulu kalau ada soalan lain. Silakan kalau ada soalan boleh ajukan. Yang mustahak kita faham balik tadi ni sifat lawan bagi sifat qidam iaitu hudus tadi ni baharu ada bagi menafikan ataupun mustahil Allah Subhanahu wa taala itu bersifat hudus ataupun baharu ada. Yang tu yang mustahak kita faham. Yang baharu ada ni adalah makhluk.
baru ada ataupun hudus ni bukannya maksudnya baru sekarang ni ada. Maksudnya sebelum itu dia tak ada, kemudian baru diadakan. Itu maksud hudus tu, ya. Sebelumnya tak ada, kemudian baru diadakan, ya. Mustahil, ya, Allah bersifat dengan demikian, ya. Ada soalan lain ke, insya-Allah? Kalau tak ada soalan, sebenarnya saya nak minta berhenti awal sikit, ya. Boleh ke ni puan? Boleh, Ya. insya-Allah. Boleh. Sebab ada majlis sebenarnya ni, saya di surau di berdekatan dengan rumah ni. Ya. Boleh. Rumah mentua saya ni. Semua orang dah pergi ke sana dan dia minta saya Boleh juga, kita tutup, ya. insya-Allah. Jadi sekali lagi, ya, bagi kuliah tauhid kita ni, insya-Allah, mana sebelum saya pergi haji ni, ni yang akhir lah, ya. Kita habis sifat idam dan insya-Allah nanti kita masuk sifat baqa pula, ya. Sifat kidam ni dia punya perbahasan dia ada panjang lagi sebenarnya ni, ya. Saya ingat kita dipermudahkan, insya-Allah. Sikit lah. Kita potong nanti sikit, kita masuk sifat lawan bagi sifat baqa, ya. Iaitu waturul adam, ya, kedatangan adam ataupun menjadi musnah ataupun binasa. Ini lawan bagi sifat baqa, ya. InsyaAllah nanti kita masuk muka surat 16, ya, dalam kuliah insyaAllah selepas saya balik haji lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur, dapat kita jumpa lagi nanti insyaAllah, ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, kalau tak ada soalan, saya mohon berhenti di sini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala kelemahan dan kekurangan itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf. Seandainya, ya, pencerahan yang perkongsian saya tadi sukar difahami, maklum sajalah, ya, bahasa yang diguna dalam kitab ni pun banyak bermain dengan perbahasan berkaitan dengan ilmu balaghah, ilmu mantik dan sebagainya, ya, yang memang agak sukar difaham. Mudah-mudahan walaupun sukar kita faham, mudah-mudahan ada barakahnya, ya, insya-Allah. Yang mustahak kita faham, ya, sifat yang wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan itu saya mohon maaf sekali lagi. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula kepada pengacara majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kasiran. Yang Amat Arif, Datuk Abbas Nordin yang telah pun menyampaikan syarah matan Ummul Barahin pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang dibahaskan, dibincangkan, dihuraikan dengan begitu terperinci dapat kita fahami yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana kita wajib beriman, meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat qidam dan mustahil baginya udus, iaitu baharu ada. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, barakah, dan juga kita doakan perjalanan yang Amat Arif bersama isteri ke Tanah Suci. Allah limpahkan kemudahan dan mendapatkan ibadah yang sempurna dan makbul, dipermudahkan segala persediaan sebelum pergi dan di Tanah Suci dan juga dipermudahkan segala-galanya, insya-Allah. Amin. Dan terima kasih juga pada tim Gubernur Iman, terima kasih kepada para pencinta ilmu yang telah mengimarahkan untuk berada bersama-sama dengan kuliah maghrib kita pada malam ini bersama dengan Yang Amat Arif, Datuk Abbas Nordin. Mudah-mudahan kita juga diringankan langkah ke arah kebaikan dan dipermudahkan segala urusan kita di mana pun kita berada pada ketika ini, insya-Allah. Dan sebagai penutup kuliah sekali lagi,
dipersilakan Yang Ma'arif Datuk Abbas Nordin untuk menutup kuliah dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.